Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam perkongsian yang berkaitan dengan ilmu mantik. Perkongsian kita masih lagi dalam bab ad-dilalah, petanda ataupun petunjuk. Perkongsian untuk kali ini adalah sambungan daripada bahagian 1 yang di dalam bahagian 1 kita telah pun mengetahui apakah makna ataupun ta'rif dilalah, pembahagian dilalah dan juga contoh-contoh setiap pembahagian yang ada dalam pembahasan tersebut. Untuk kali ini kita sambung lagi berkaitan dengan satu pembahagian yang menjadi tumpuan ataupun fokus dalam perbincangan ilmu mantik, iaitu ad-dilalah al-lafziyah al-wad'iyah. Dalam perkongsian kali ini kita akan melihat apakah pembahagian ad-dilalah al-lafziyah al-wad'iyah. Yang kedua, kita akan mengetahui apakah pengertian setiap pembahagian yang ada. Begitu juga kita akan mengetahui contoh-contoh setiap pembahagian. Dan yang terakhir kita akan melihat bagaimanakah rajah yang menyimpulkan pembahasan berkaitan dengan dilalah. Inilah tajuk-tajuk ataupun perkara isi-isi penting yang kita akan kongsikan dalam pembahasan kali ini, insya-Allah. Baiklah, kita mulakan dengan isi yang pertama dalam pembahasan perkongsian kali ini, iaitu biasa yang paling utama ialah kita mengetahui apakah ta'rif ad-dilalatul lafziyatil wad'iyah. Ini adalah perkara yang paling asas. Di mana-mana tajuk, kita mesti mengetahui ta'rif ataupun pengertian setiap pembahasan tersebut. Bagi ad-dilalatul lafziyah al-wad'iyah ini, hiya kaunul lafzi bihalatin wa sifatin bihaisu iza utliqa fuhima minhu ma'nahu li'ilmi biwad'ihi. Iaitu suatu posisi lafaz dalam satu keadaan ataupun satu sifat yang apabila diungkapkan lafaz tersebut, difahami daripada lafaz tersebut maknanya kerana kita mengetahui ketetapan yang ada berkaitan dengan lafaz tersebut. Maknanya, kunci yang paling utama dalam dilalatul lafziyatul wad'iyah ini ialah yang pertama mestilah kaunu lafzin. Itu mestilah dalam keadaan dilafazkan, berlafaz. Berlafaz yang berkaitan dengan sesuatu keadaan ataupun sesuatu sifat. Apabila dilafazkan sahaja perkataan tersebut, dia memberikan makna yang ditetapkan bagi lafaz tersebut. Itulah dinamakan dilalatul lafziyah wad'iyah. Untuk lebih kita faham berkaitan dengan ta'rif ini, saya bawakan contoh. Contoh lafaz qurrah. Lafaz qurrah ini adalah setiap lafaz dia mesti ada makna. Qurrah itu lafaz, makna dia ialah merujuk kepada alat permainan ini. Iaitu berbentuk bulat dan dimain di padang dan sebagainya lah. Itu memang kita faham. Apa yang kita faham itu dinamakan makna. Manakala lafaz qurrah ini adalah ditetapkan. Ketetapan bagi orang Arab. Bila qurrah dia merujuk pada perkara ini. Begitu juga orang Melayu pada makna yang sama menggunakan lafaz bola. Makna bola ditetapkan baginya ialah merujuk kepada alat permainan, iaitu yang sama juga dengan lafaz qurrah tadi.
Kalau orang putih ataupun orang Inggeris menggunakan perkataan ball, semua merujuk kepada makna yang sama. Jadi lafaz-lafaz yang digunakan ini ada ketetapannya mengikut bangsa ataupun mengikut suku kaum dan sebagainya. Masing-masing ada ketetapan bagi suatu perkara ataupun suatu makna yang ini. Ya, menjadi satu makna mana dia dilafazkan dan ditetapkan maknanya. Itulah dinamakan dilalah lafziyah wad'iyah. Oleh sebab itulah dalam ilmu mantik, dilalah jenis ini adalah menjadi dilalah yang menjadi dilalah pembahasan dalam ilmu mantik. Sebab dia berkaitan dengan lafaz dan juga berkaitan dengan kefahaman di dalam fikiran kita. Seterusnya kita pergi kepada isi yang kedua, iaitu pembahagian dilalatul lafziyatul wad'iyah. Pembahagiannya ada 3. Tanqasimu ila salasati aqsam. Tanqasimu maksud tanqasimu dilalatul lafziyatul wad'iyah ila salasati aqsamin. Terbahagi kepada 3. Ini paling asas untuk persiapan kamu dalam peperiksaan. Pembahagian dilalah lafziyah wad'iyah ini paling asas untuk kamu hafal. Ya. Yang pertama dinamakan lafziyah tadammunat mutabaqah. Mutabaqah ataupun mutabaqiyah. Yang kedua ialah tadammuniyah dan yang ketiga iltizamiyah. Jadi hafal ketiga-tiga ni. Jangan ketinggalan dalam menghafal 3 perkara ini. Mudah saja. Mutabaqiyah, tadammuniyah dan juga iltizamiyah. Jadi apakah maksud dan contoh bagi ketiga-tiga pembahagian ini? Kita akan melihat paparan seterusnya. Baiklah, pembahagian yang pertama dinamakan dilalatul mutabaqiyah. Sebelum kita mengetahui apakah yang dikatakan sebagai dilalatul mutabaqiyah, apakah makna mutabaqah? Makna mutabaqah ialah muwafaqah, iaitu sama. Mutabaqah maksudnya sama. Apa yang sama? Iaitu muwafaqatul lafzi wa makna. Sama di antara lafaz dan juga makna. Apa maksud dia? Ai tamamul makna. Makna merujuk, lafaz tu merujuk kepada keseluruhan maksud yang dikehendaki. Ataupun keseluruhan makna yang dikehendaki daripada lafaz tersebut. Sama saja. Bukan sebahagian ke ataupun dikehendaki perkara luaran daripada lafaz tersebut. Bukan macam tu. Jadi dinamakan mutabaqah ataupun dinamakan dilalah mutabaqiyah sebab dia lafaz tu merujuk kepada makna yang sempurna bagi makna yang ditetapkan terhadap lafaz tersebut. Kita lihat apakah ta'rif dilalah mutabaqiyah. Dia adalah hiya dilalatul lafzi ala tamamil ma'na allazi wudi'a lahu. Ini sekurang-kurangnya sampai di sini. Iaitu dilalah ataupun petanda yang berlafaz. Petanda tadi menunjukkan ala tamamil makna. Menunjukkan keseluruhan makna ataupun maksud yang telah ditetapkan bagi lafaz tersebut. Maksudnya keseluruhan dia. Tanpa diasing-asingkan. Tanpa dijuzuk-juzukkan ataupun tanpa merujuk kepada perkara luaran daripada lafaz tersebut. Min haisu innahu tamamul makna. Ditegaskan lagi, sekira-kira lafaz tersebut memang merujuk kepada keseluruhan makna yang dikehendaki. Apa contoh dia? Kadilalatil insan. Seperti lafaz ataupun perkataan insan. Bila kita sebut insan. Jadi dia dah berlafaz tu. Bila sebut insan, orang yang tahu perkataan insan ni akan mengetahui dia adalah merujuk kepada haiwan yang berfikir. Jadi perkataan haiwanun natiq ini merujuk kepada manusia.
Bukan merujuk kepada perkara lain ataupun sebahagian daripada manusia saja, kepala dia ke tangan dia saja, ataupun perkara luaran daripada manusia. Dia merujuk kepada manusia keseluruhannya. Contoh tengok gambar ni. Bila kita sebut lafaz dia ialah lafaz perkataan insan, kita sebut makna daripada perkataan insan ni ialah merujuk kepada keseluruhan. Keseluruhan yang dikatakan manusia tadi. Makna dia. Yang haiwanun natiq ni bukan manusia. Ini adalah penjelasan bagi manusia sahaja. Manusia yang sebenar ialah merujuk kepada yang kita fahami lah, yang ditetapkan bagi perkataan insan ni. Ini pun bukan manusia lagi. Ini nama dia gambar manusia. Jadi makna sebenar manusia ialah apa yang tergambar dalam fikiran kita yang menggambarkan haiwanun natiq tadi. Begitu juga perkataan musallas. Kadilalatil musallas. Musallas segitiga. Yang merujuk kepada suatu satah. Satah ni iaitu ada garisan tegak, ada garisan melintang, ada garisan yang berkumpul. Itu nama dia satah. Sathul mustawi al-muhati bi salasatil khutut al-mutaqati'ah. Yang terbina ataupun yang terrangkum dalam garisan tegak dan melintang tadi, 3 garisan yang mutaqati'ah. Mutaqati'ah ni garisan yang bukan garisan lurus lah maksudnya. Seperti mana gambaran di sini, ini nama dia musallas. Gambaran bagi perkataan musallas. Makna dia merujuk kepada segitiga ni lah yang ada dalam fikiran kita. Kemudian begitu juga perkataan kuda, al-farasu. Tersebut al-farasu, maka terbayang pada kita ialah haiwan yang berbunyi kuda. Sahil. Sahil maksudnya haiwan yang berbunyi kuda. Perkataan haiwan sahil ni bukan kuda lagi. Ini hanya lafaz lagi. Yang ada dalam fikiran kita tu, iaitu merujuk kepada binatang yang berbunyi kuda. Macam mana gambaran dia ada apa ni? Hanya kita dapat gambarkan perkara tersebut. Begitu juga dilalatul asadi. Perkataan asad. Bila kita dengar saja perkataan asad, terbayang dalam fikiran kita haiwanul muftaris. Dia adalah haiwan yang buas. Terbayang dalam fikiran kita. Haiwan muftaris ni ialah lafaz juga. Tapi dia nak memahamkan kita yang dikatakan asad tu ialah haiwanul muftaris. Yang sebenarnya makna bagi asad ni ialah singa tu lah. Singa yang kita tahu makna dia tu. Yang telah ditetapkan, iaitu ada binatang yang ada yang garang, yang lehernya berbulu dan sebagainya. Itu ciri-cirinya. Ada dalam maklumat yang ada dalam fikiran kita. Itulah yang dinamakan asad, merujuk kepada keseluruhan makna yang kita ketahui itu, yang telah ditetapkan bagi perkataan asad. Begitu juga kita boleh kiaskan kepada semua perkataan yang kita lafazkan, dia mempunyai makna tertentu. Sekiranya bila kita lafazkan tu, kita nak ataupun kita merujuk kepada keseluruhan makna, maka dia dinamakan dilalah mutabaqiyah. Dilalah yang merangkumi semua, tanpa diasingkan juzuk ataupun kehendak dalam fikiran kita ialah perkara luaran. Itu bukan mutabaqiyah lah. Kalau mutabaqiyah ni, dalam fikiran kita tu terbayang ataupun tergambar keseluruhan perkara ataupun makna yang dikehendaki dan juga apa yang telah ditetapkan pada lafaz tersebut. Itulah nama dia dilalah mutabaqiyah. Mudah sahaja ya. Kemudian kita berpindah kepada dilalah yang seterusnya dalam pembahagian dilalah lafziyah wad'iyah. Pembahagian yang kedua dalam pembahagian dilalatul wad'iyah, lafziyatul wad'iyah ialah dilalatul tadammun. Sebelum kita melihat apakah ta'rif bagi dilalatul tadammun, kita bahaskan dulu apakah makna tadammun. Kalau kita nak terjemah tadammun ni makna terkandung, mengandungi. Itu makna tadammun. Tapi dalam sini dia kata qad tadammana juz'uhu allazi dalla alaihi, iaitu makna
yang terkandung juzuk makna tadi yang telah ditunjukkan ke atasnya. Maksudnya kalau mutabaqah tadi keseluruhan, tadamun pula ialah satu juzuk daripada makna keseluruhan tadi. Itu nama dia tadamun. Kita lihat apakah ta'rifnya sebenar bagi dilalatul tadamun. Hiya dilalatul lafzi. Ini ciri pertama. Dia mestilah berlafaz. Sebab kita membincangkan tentang dilalatul lafziyah. Dilalatul lafzi iaitu petanda ataupun petunjuk yang berlafaz. Petanda dan petunjuk tadi menunjukkan apa? Ala juz'i makna al-mawdu'in lahu. Menunjukkan ke atas satu juzuk daripada makna yang ditetapkan baginya. Bagi lafaz tadi. Maksudnya apa? Dilalatul tadamun ini ialah kita sebut sesuatu perkataan ataupun lafaz yang kita kehendaki ialah satu juzuk daripada makna yang telah ditetapkan bagi lafaz tersebut. Apa contoh dia? Ini biasa kita gunakan iaitu kadilalatil ma'had. Seperti perkataan ma'had, sekolah. Ala ahadi fusulihi, merujuk kepada salah satu kelasnya yang ada. Contoh kawan kita tanya, hang belajar di mana? Kita jawab, saya belajar di sekolah. Kita menggunakan perkataan sekolah. Tetapi dalam hakikatnya sebenar ataupun yang terlintas dalam fikiran kita, makna sekolah tersebut adalah merujuk ke tingkatan kelas yang kita duduk. Contohnya kelas tingkatan 3. Ataupun dalam munasabah dengan STAM ni kita kata, hang belajar di mana? Kita kata saya belajar di sekolah. Maksud sekolah situ ialah tingkatan 6. Kelas tingkatan 6. Bukan keseluruhan sekolah tadi. Kelas tingkatan 6 ini adalah merupakan tadammun. Berada terkandung dalam perkataan sekolah tadi. Kerana dia adalah satu juzuk daripada sekolah. Itu namanya dilala tadamun. Walaupun yang kita gunakan ialah perkataan ma'had. Sekolah merujuk semua. Tapi yang dikehendaki daripada perkataan ma'had itu ialah kelas tingkatan 6. Kelas tingkatan 6 itu adalah sebahagian daripada ma'had. Itu nama dia dilalatul tadamun. Begitu juga perkataan pokok. Ini juga kita selalu guna dalam ayat harian kita. Bila kita sebut pokok, dia merujuk satu dahan daripada pokok yang ada. Cuba lihat burung di atas pokok tu. Kita kata, cuba kamu lihat burung di atas pokok. Kita gunakan perkataan syajar, pokok. Tapi yang dikehendaki ialah burung tu berada di salah satu dahan sahaja. Perkataan pokok itu adalah merujuk kepada salah satu dahan. Ghasnin minha. Salah satu dahan daripada pokok tersebut. Jadi, dahan tersebut tadamun. Berada dalam ataupun menjadi juzuk kepada makna yang ditetapkan bagi perkataan syajar tadi. Perkataan syajar ni merujuk kepada sini keseluruhan ni. Pokok. Tapi dia akan jadi dilalatul tadamun bila kita kehendaki daripada perkataan syajar tadi ialah salah satu dahan daripada pokok tersebut. Dia dah menjadi dilalatul tadamun, bukan lagi dilalah mutabaqah. Jadi dia merujuk kepada kehendak orang yang bercakap tadi. Begitu juga musallas, perkataan segitiga. Segitiga, kalau dia kehendak orang yang bercakap itu merujuk kepada salah satu daripada garisan yang 3 tadi, salah satu saja. Contohnya garisan yang melintang ni, maka ia dinamakan dilalah tadamun. Kerana garisan melintang ini adalah salah satu daripada musallas tadi. Makna daripada perkataan musallas. Begitu juga perkataan haiwan yang menunjuk kepada manusia. Jadi perkataan haiwan ni adalah tadamun, terkandung dalam huraian makna manusia. Salah satu dia haiwanun natiq. Kita kehendak haiwan saja. Jadi perkataan haiwan ni adalah satu juzuk daripada
makna manusia tadi. Itulah nama dia dilalatul tadammun. Maksudnya satu juzuk daripada keseluruhan. Juzuk tadi terkandung dalam keseluruhan makna yang ditetapkan bagi lafaz. Cuma kehendak orang yang bercakap tadi, orang yang melafazkan perkataan tadi, merujuk kepada satu juzuk, itu nama dia tadammun. Yang ketiga pula, iaitu dilalatul iltizam. Sebelum kita lihat apakah makna dilalatul iltizam, apa makna iltizam? Makna dia ialah annal makna qad istalzama zalikal al-kharij anhu. Bahwasanya makna telah melazimi perkara luaran daripada lafaz tersebut. Daripada lafaz makna yang telah ditetapkan. Dia iltizam ni maksudnya perkara luaran, tetapi dia berkait rapat dengan makna yang dikehendaki itu. Untuk lebih jelas kita lihat apakah ta'rif dia. Hiya dilalatul lafzi ala amrin kharijin anhu lazimin li ma'nahu zihnan. Ni sampai sini. Dia adalah dilalah ataupun petanda yang berlafaz, berbunyi, yang merujuk kepada perkara luaran daripada lafaz tadi, makna lafaz tadi, cuma lazimun li ma'nahu. Cuma dia sentiasa lazim, makna sentiasa mengiringi makna lafaz tersebut pada fikiran. Contoh dia apa? Contoh kita sebut perkataan kadilalatil arba'ah. Kita sebut perkataan empat. Empat ni lafaz, makna dia ialah ni lah yang terbayang dalam fikiran kita, empat. Cuma yang dikatakan dilalatil iltizam ini ialah merujuk kepada perkara luaran daripada perkataan empat tadi. Ini empat makna dia. Tapi bukan kita merujuk pada perkataan ni. Ini bukan gambaran empat ni. Tetapi kita merujuk kepada genap. Nombor genap. Zaujiyah. Nombor genap. Nombor genap ini bukannya empat. Tetapi nombor genap ini dia akan mengiringi. Bila kita sebut empat saja, kita tahu dalam fikiran kita dia adalah nombor genap. Tapi nombor genap tu bukan empat. Perkataan empat tadi bukanlah merujuk kepada genap. Dia merujuk kepada ini. Tapi kalau kita sebut empat, yang kita kehendaki, orang yang bercakap tadi kehendaki perkataan empat itu adalah genap, itu nama dia iltizam. Dilalatul iltizam. Sebab genap dengan empat tadi adalah perkara yang seiring. Tak boleh dipisahkan. Begitu juga nombor lain. Nombor 3 kita sebut. Nombor 3 merujuk kepada 3 tu. Tetapi yang dikatakan dilalatul iltizam ialah merujuk kepada ganjil. Ganjil itu adalah perkara luaran daripada makna lafaz 3 tadi. Ganjil. Bila kita sebut 3 merujuk pada ganjil, itu nama dia iltizam. Sebab ganjil dengan nombor 3 tadi adalah perkara yang tidak boleh dipisahkan ataupun iltizam yang melazimi. Begitu juga contoh yang kedua ialah wal jismu ala akhzi qadrin minal faragh wa huwa tahayyuz. Begitu juga bila kita sebut perkataan jisim, jisim yang bertubuh. Bila kita sebut yang mempunyai tubuh ataupun yang tu, dia mesti mengambil ruang. Mengambil ruang. Perkataan tubuh ni merujuk kepada zat. Apa saja tubuh. Contohnya kita kata tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni merujuk pada badan kita lah. Jisim, itu jisim kita. Tapi yang seiring ataupun iltizam dengan jisim ni ialah dia akan mengambil ruang. Perkataan mengambil ruang itu adalah dinamakan dilalatul iltizam. Makna mengambil ruang itu adalah dilalatul iltizam. Begitu juga perkataan nar. Bila kita sebut api. Kalau kita kehendaki api itu ialah panas, itu nama dia dilalatul iltizam. Sebab
api bukannya panas. Bila kita sebut api, makna sebenarnya ialah ini. Yang api yang biasa kita tengok yang itu. Panas ini adalah satu perkara yang lain, dia perkara luaran. Tetapi panas ini mengiringi api, lazim. Bila kita sebut api, dia merujuk pada ini makna dia api. Ini makna api. Tetapi bila kita dalam fikiran kita sebut api, yang kita nak ialah panas, itu nama dia dilalah iltizam. Sebab panas ini dia melazimi ataupun perkara yang tidak boleh dipisahkan daripada api. Itu nama dia iltizam. Perkara luaran. Macam panas dengan api ni. Api dengan panas ni ialah dua perkara yang berbeza. Api ialah ini, panas ialah rasa panas tu. Cuma bila kita sebut api, kehendak kita ialah panas, itu nama dia dilalatul iltizam. Mudah saja untuk memahami dia. Contoh, kita kata air. Air merujuk kepada tadi yang selalu kita minum tu. Itu air. Tetapi apa dilalah iltizam bagi air? Iaitu menghilangkan dahaga. Menghilangkan dahaga dengan air ialah perkara yang berbeza. Tetapi bila kita sebut air, orang faham bahawa air itu untuk menghilangkan dahaga. Itu nama dia dilalah iltizam. Dan yang terakhirnya, kita lihat gambar raja untuk menyimpulkan semua pembahasan kita dalam dilalah tadi. Kita ingat balik, dilalah terbahagi kepada dua, lafziah yang berlafaz, berbunyi. Yang satu lagi, ghair lafziah, yang tanpa bunyi, tanpa lafaz, tanpa suara. Ada dua jenis dilalah. Kemudian setiap dilalah lafziah dan ghair lafziah terbahagi pada tiga, aqliyah, tabi'iyah, wada'iyah. Begitu juga dilalah ghair lafziah, aqliyah, tabi'iyah, wada'iyah. Kemudian kita mesti ingat contoh-contoh setiap bahagian tu. Contoh bagi lafziah aqliyah ialah kadilalati kalami syakhsi ala annahu hayyun. Bila kita dengar suara orang bercakap, menandakan dia adalah hidup. Itu biasa logik. Begitu juga tabi'iyah. Ini kita dah tahu contoh dia. Kadilalatil lafzi orang mengerang sakit tu. Menunjukkan ialah ta'allam. Iaitu menunjukkan sakit. Ta'allumi. Menunjukkan dia sakit. Begitu juga lafaz asad merujuk kepada haiwan yang ganas. Itu adalah wada'iyah, ketetapan. Begitu contoh ghair lafziyah pula, aqliyah seperti dilalatil asar alal mu'sir ataupun mu'athir. Iaitu seperti tanda kesan, sesuatu kesan menunjukkan kepada ada orang yang memberi kesan kepada kesan tersebut. Macam tapak kaki. Kalau tapak kaki manusia, maksudnya yang lalu tu adalah manusia. Kalau tapak kaki harimau, yang lalu tu harimau. Itu nama dia aqliyah. Tapi dia tidak berbunyi. Begitu juga ghair lafziyah yang tanpa bunyi, yang tabi'iyah. Contoh, muka menjadi merah. Kemerah-merahan menunjukkan dia malu. Hajal. Khajal. Kalau wada'iyah pula, seperti isyaratul murur. Di jalan. Menunjukkan boleh berjalan ataupun tidak boleh. Ataupun berhenti. Ini biasa. Kena hafal setiap bahagian dan contohnya. Satu persatu. Dan lebih penting lagi, oleh kerana kita berbincang dalam ilmu mantik, ini yang penting. Sebab inilah fokus dalam pembahasan ilmu mantik. Iaitu lafziyah, wada'iyah. Ada tiga, seperti mana kita bahaskan sebentar saja tadi, mutabaqiyah. Contoh dia, lafaz baitun, perkataan rumah, merujuk kepada keseluruhan rumah. Itu nama dia mutabaqiyah. Yang kedua, nama dia tadammun. Tadammun seperti dia merujuk kepada juz'i maknahu, merujuk sebahagian daripada makna.
Seperti kita sebut rumah. Yang kita kendaki ialah dinding. Aku pergi rumah hang hari itu. Yang sebenarnya kita pergi, kita duduk di dinding rumah tu sahaja. Bukan keseluruhan rumah. Itu nama dia tadammun. Begitu juga contohnya kedua, jari. Yang jari tu ada disebut dalam Quran tu. Memasukkan jari. Jari kalau ikut jarinya daripada ujung jari sampai ke pangkal jari. Itu nama dia jari. Tapi yang sebenarnya dimasukkan dalam telinga tu adalah ujung jari saja. Itu nama dia tadammun. Bukan keseluruhan jari. Tapi sebahagian saja. Yang terakhir ialah iltizamiyah. Iaitu petanda lafaz yang berbunyi yang merujuk kepada sesuatu perkara luaran. Syai'un ala syai'in kharijin an maknahu. Sesuatu perkara luaran daripada maknanya. Tetapi perkara luaran tu mulazimin. Mulazimin lahu. Yang sentiasa mengiringi makna tersebut. Contoh tadi, perkataan salasah, 3. Menunjukkan dia adalah nombor ganjil. 3, nombor 3 tu. Yang ada bentuk 3. Itu makna sebenar 3. Tapi kalau kita nak ganjil, itu ganjil tu ialah bukan 3. Dia tapi ganjil tu adalah melazimi nombor 3 tadi. Oleh itu nama dia iltizamiyah. Itulah keseluruhan pembahasan berkaitan dengan dilalah. Amat mudah ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam perkongsian yang lain. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih sangat-sangat di atas sokongan anda semua. Moga-moga kita dapat bertemu lagi dengan perkongsian-perkongsian yang lain. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.